Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersama dengan Cikgu Razi bin Yahya yang akan mengajar sejarah pada tahun 2021 ini bagi kelas awak semua, iaitu kelas 5 Delta. Baik, kita teruskan dengan pembelajaran kita dari bawah tajuk sejarah tahun 5. Awak akan mula mengenali dengan tajuk-tajuk yang berkenaan dengan institusi raja dan sebagainya. Mari kita tengok tajuk yang pertama. Jadi cikgu harap anak-anak murid sudah bersedia dengan alat-alat tulis dan juga buku nota, di mana cikgu nak awak semua menyalin nota ini tak banyak. Cikgu bagi secara ringkas dan belajar secara santai-santai sahaja, sebab sejarah ni kalau boleh diikutkan satu pelajaran yang menarik. InsyaAllah kalau kita bertemu ataupun belajar secara bersemuka, cikgu akan gunakan teknik pengajaran yang lebih menyeronokkan. Baik, di bawah tajuk sejarah tahun 5 ni, unit yang pertama, cikgu nak awak menyalin tajuk iaitu institusi raja payung negara. Cikgu nak awak tulis tajuk institusi raja payung negara ini yang pertama. Okey, di bawah tajuk ini mengandungi ada pelbagai topik kecil. Yang pertama dikatakan raja berdaulat tonggak kerajaan. Yang kedua, raja ditaati dan dihormati. Yang ketiga, daulat tuanku. Yang keempat, perubahan pada institusi raja. Dan yang kelima, institusi raja di dunia. Baik, kita teruskan. Dapat salin? Salin kelima-lima kandungan pada tajuk unit yang pertama ini. Cikgu teruskan lagi dengan tajuk ataupun nombor 1, iaitu pengertian raja dan kerajaan. Okey, pada akhir pembelajaran ini murid akan dapat menyatakan pengertian raja dan kerajaan. Okey, di mana raja berdaulat adalah tonggak kerajaan. Okey, ini salin ada 6 topik yang 6 tajuk yang utama berkenaan dengan raja berdaulat tonggak kerajaan. Yang pertama, sultan atau raja merupakan pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan yang berdaulat. Yang kedua, terletak pada hierarki yang teratas dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu awal pada masa dahulu. Yang ketiga, merupakan ketua negeri yang mentadbir rakyat dan kerajaan baginda. Ini adalah kuasa raja, di mana raja itu berpangkat ataupun kedudukannya paling tinggi dalam hierarki sistem pemerintahan pada zaman dahulu. Okey. Seterusnya yang keempat, bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Kalau raja ni berdaulat, bermaksud negeri dan negara yang ditadbir secara sah. Yang kelima, institusi yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar sesebuah negara. Jadi kita tahu kita berada dalam keadaan pandemik sekarang ni pun, jadi raja ada kuasa untuk mengisytiharkan darurat. Jadi darurat ni menyebabkan semua kena patuh. Tak boleh nak lawan cakap raja. Jadi benda ni ataupun kita kata yang di-Pertuan Agong kita ada kuasa penuh dari segi ataupun bertanggungjawab untuk menggubal dan melaksanakan dasar sebuah negara. Dan yang keenam, yang terakhir, berperanan sebagai pengaman dan penentu arah kehidupan masyarakat. Nampak? Ni kuasa raja. Bayangkanlah satu tanggungjawab yang besar. Rakyat di Malaysia pun lebih kurang 32 juta. Baginda nak jadikan, nak bagi arahan, bukan satu benda yang mudah. Baik, kita teruskan. Di sini adalah tajuk ataupun awak boleh nyalin payung negeriku. Awak tak perlu nak lukiskan gambar negeri, bendera negeri itu. Just awak tulis sahaja negerinya. Okey, negeri yang ada di sini. Okey, payung negeri mana yang terlibat kat sini adalah yang melibatkan raja. Yang pertama, Sultan daripada Kedah. Kedua, Kelantan pun kita panggilnya Sultan. Di Selangor kita panggilnya juga Sultan. Di Terengganu kita panggilnya juga Sultan. Di Pahang kita panggil juga Sultan. Perak pun Sultan. Johor pun Sultan. Tetapi di Perlis kita panggilnya Raja. Dan juga di Negeri Sembilan yang di Pertuan Besar. Ini yang payung negeri yang dikatakan mana bawah ada atau kita gunakan dia raja ataupun sultan. Awak salin ni dulu.
kena ada 9 negeri ni. Ada yang tanya, cikgu, habis negeri-negeri macam Melaka, Melaka tak ada sultan atau raja? Ya, tidak, kita bukan. Nanti cikgu terangkan, nanti akan datang punya video cikgu akan buat. Okey, di sini Cak Na minda. Cikgu nak awak tulis sendiri, awak tulis ataupun menyalin sedikit nota latihan di mana awak perlu nyatakan negeri yang mengamalkan institusi raja ni. Okey, tadi dah salin nota kan. Jadi awak boleh nyatakan negeri-negeri yang mengamalkan institusi raja. Baik, cikgu rasa setakat ini untuk hari ini nya tajuk. Tak perlu banyak-banyak. Nanti kita akan sambung. InsyaAllah kalau awak dah ada buku teks, awak boleh refer buku teks, awak boleh belajar dan kita akan sambung pada masa akan datang. Baik, jumpa lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.